Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ramai orang mengetahui kisah Pak Kaduk yang lurus bendul kalah menyabung ayam. Ekoran bersetuju menukarkan ayam jago kepunyaannya dengan ayam milik Sultan. Ayam sabung miliknya yang ditukarkan itu telah menang menyebabkan Pak Kaduk kalah. Lebih parah, kampung halamannya turut tergadai ekoran kekalahan tersebut. Pak Kaduk sememangnya terkenal dengan pepatah ayam menang sabung tetapi kampung tergadai. Ia sememangnya ada kaitan dengan sikap Pak Kaduk yang dikatakan gemar menyabung ayam dan berjudi. Tetapi ramai yang tidak mengetahui kisah sumpahan Pak Kaduk dan ikan tapah yang sangat popular di negeri Perak sejak zaman berzaman, sehinggakan ada yang beranggapan cerita tersebut adalah mitos semata-mata. Bagaimanapun, dipercayai keturunan Pak Kaduk masih memegang kisah tersebut sebagai sesuatu yang benar. Ini adalah kisahnya. Berbeza dengan sumpahan Mahsuri yang bertahan selama 7 keturunan melibatkan penduduk Langkawi, namun sumpahan ikan tapah ini hanya dikenakan ke atas keturunan Pak Kaduk tetapi bersifat selama-lamanya. Berlaku sejak zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah Ibni Sultan Mansur Shah ketika tahun 1400 hingga 1500 dahulu, di mana sukan menyabung ayam sangat popular dalam kalangan rakyat bangsawan termasuk juga Sultan. Pada ketika itu, ada seorang lelaki berketurunan raja bernama Pak Kaduk datang dari Siak, Sumatera, berlayar dari selat Sungai Perak. Dia telah membuat keputusan untuk menetap di Perak serta berkahwin dengan orang di sana. Pak Kaduk merupakan seorang yang sangat handal dalam permainan menyabung ayam sehingga digeruni oleh penduduk kampung yang didiaminya. Pada suatu hari, dia telah dicabar oleh Sultan, di mana jika Pak Kaduk kalah, dia terpaksa menyerahkan seluruh hartanya kepada Sultan. Tidak disangka lagi ayam milik Pak Kaduk telah menang, tetapi dia tidak tahu bahawa ayam taruhannya itu telah ditukarkan sebelum perlawanan tersebut. Pak Kaduk akur dengan kekalahan itu lalu memberikan seluruh harta kepada Sultan termasuk isteri dan anaknya sendiri kecuali haiwan peliharaannya kerana kucing tersebut tiada di rumah pada ketika itu. Selepas itu, Pak Kaduk mengembara ke Sungai Perak bersama kucing miliknya itu. Semasa Pak Kaduk sedang beristirahat di pinggir Sungai Perak tersebut, kucingnya datang menghampiri seolah-olah mengajak dia mengikutnya ke suatu tempat. Hairan dengan kelakuan binatang kesayangannya itu, Pak Kaduk ekori kucingnya ke tepi Sungai Perak dan ketika itulah Pak Kaduk terjumpa dengan seekor ikan tapah gergasi memiliki perut yang besar. Dipendekkan cerita, Pak Kaduk membelah perut ikan tersebut lalu keluarlah emas yang banyak dalam badan ikan tapah itu. Orang-orang tua dahulu pernah berkata, Pak Kaduk kemudian mengambil emas tersebut dan menjahit semula perut ikan itu sebelum dilepaskan menggunakan benang batang pisang sambil melafaz sumpah kekal sehingga ke hari ini. Pak Kaduk dikatakan telah bersumpah, mulai hari ini dan ke hadapan aku tidak akan menyabung lagi. Aku, isteriku, anak-anakku, cucu cicit, piat piut, empas-empas endaun, entahkan ia entahkan bukan, tidak boleh makan, menyakiti atau menganiaya anak ikan tapah. Barang siapa yang melanggar sumpah aku akan mendapat sakit kulit seperti gatal, melecur dan bengkak-bengkak, kiranya tahan badan, tidak selamat hidupnya. Begitulah luahan kisah sumpahan Pak Kaduk yang masih berkait dengan legenda ikan tapah sehingga kini. Sejak itu, semua keturunan Pak Kaduk tidak lagi makan ikan tapah serta membuat pantang larang selepas mendapat bantuan daripada emas yang keluar dari perut ikan itu. Mitos mengatakan harta Pak Kaduk ialah 3 kerongsang emas dipercayai daripada perut ikan tapah. Keturunannya masih utuh dan akan digunakan untuk mengubat penyakit yang berlaku selepas memakan ikan tapah. Orang yang mengalami kegatalan dan alahan selepas memakan ikan tapah akan mendapatkan rawatan di rumah waris Pak Kaduk berada di sebuah perkampungan di Perak. Kebiasaannya, waris Pak Kaduk akan memberikan air penawar diisi di dalam botol kepada mereka yang dikatakan terkena sumpahan. Waris Pak Kaduk menyediakan air penawar dengan merendam emas ke dalam air untuk diminum, disapu pada kawasan yang gatal atau sebagai air mandian. Meskipun sumpahan ini dikatakan hanya berlaku kepada keturunan Pak Kaduk yang berasal dari Perak, namun ia juga dipercayai boleh terkena kepada anak-anak mereka menerusi perkahwinan yang melibatkan keturunan ini. Kebanyakan waris Pak Kaduk kini dikatakan tinggal di daerah Perak Tengah atau ada juga mereka yang telah berhijrah ke bandar untuk bekerja. Percaya atau tidak adalah terpulang kepada diri masing-masing kerana ikan tapah itu sendiri kini sukar untuk dijumpai. Keturunan Pak Kaduk boleh memilih untuk tidak memakan ikan tersebut bagi mengelakkan kepupusan haiwan ini maupun terkena
sumpahan ikan tapah itu sendiri. Begitulah kisahnya. Sama ada kisah ini mitos atau tidak, kita ambillah ikhtibar di sebalik kejadian ini. Sekian.